Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Soalan saya yang ke-6. Sila Menteri. Tuan dan Pertua, untuk soalan bahagian A, sejak penubuhan MSc Malaysia, industri ICT kini telah menjadi salah satu industri yang penting di Malaysia. Menurut satu kajian yang dijalankan pada 2007, MSc Malaysia telah menyumbang sebanyak 1.2% daripada keluaran dalam negeri kasar. Antara perkembangan terbaru dan pencapaian MSc Malaysia sehingga kini adalah seperti berikut. Sehingga 1 Oktober 2009 terdapat sebanyak 2.436 buah syarikat ICT yang telah diberikan status MSc Malaysia. Daripada jumlah ini, sebanyak 212 syarikat merupakan syarikat bertaraf dunia, 91 atau 43% terdiri dari syarikat multinasional, dan 121 atau 57% adalah syarikat tempatan. Syarikat berstatus MSc Malaysia telah mencatatkan peningkatan nilai sejumlah jualan sebanyak ringgit Malaysia 21.75 bilion pada 2008, yaitu daripada ringgit Malaysia 30.05 bilion pada 2007 kepada ringgit Malaysia 51.8 bilion pada 2008. Manakala nilai jumlah ekspor keseluruhan ICT oleh syarikat berstatus MSc Malaysia juga telah meningkat sebanyak ringgit Malaysia 7.09 bilion, yaitu daripada ringgit Malaysia 9.6 bilion pada 2007 kepada ringgit Malaysia 16.7 bilion pada 2008. Daripada nilai jualan jumlah jualan pada 2008, ringgit Malaysia 7.09 bilion adalah nilai ekspor, manakala ringgit Malaysia 14.66 bilion adalah nilai jualan dalam negara. Daripada jumlah jualan ini juga, syarikat berstatus MSc Malaysia tempatan mencatat jumlah jualan sebanyak ringgit Malaysia 15.55 bilion. Syarikat MSc Malaysia milikan asing mencatatkan jumlah jualan sebanyak ringgit Malaysia 6 bilion, dan syarikat MSc Malaysia perkongsian yaitu 50-50 sebanyak ringgit Malaysia 200 juta. Seterusnya, pada 2008, MSc Malaysia telah mewujudkan sebanyak 92.201 peluang pekerjaan berbanding pada 2007, yaitu sebanyak 79.005 jumlah pekerjaan. Seterusnya, sejajar dengan matlamat utama MSc Malaysia, pembangunan koridor MSc Malaysia akan diperluaskan di seluruh negara, dan sehingga kini sebanyak 19 cyber cities dan cyber centers yang telah diberi status MSc Malaysia. Dari segi IP, intellectual property, sejumlah 2.544 telah didaftarkan pada tahun 2008. Tuan dan Pertua, untuk memastikan rakyat Malaysia termasuk pihak industri dapat mendapat sewajarnya dari segi pelaksanaan MSc Malaysia, berbagai program telah dilaksanakan di bawah inisiatif MSc Malaysia. Antara program-program yang telah dilaksanakan sebanyak termasuk satu, pembangunan aplikasi perdana MSc Malaysia; kedua, program pembangunan modal insan dan peningkatan kemahiran dan kepakaran; ketiga, pembangunan usahawan teknopreneur; dan keempat, pembangunan kandungan. Akhirnya, Tuan dan Pertua, untuk soalan bahagian B, sumber kewangan MDEC adalah daripada geran-geran kerajaan yang disalurkan melalui geran pembangunan dan geran pengurusan. Setakat ini, MDEC telah pun menerima peruntukan geran pengurusan sebanyak ringgit Malaysia 300 juta dan geran pembangunan sebanyak ringgit Malaysia 925 juta di bawah RMK 8 dan RMK 9. Untuk bayaran kepada firma McKinsey, kerajaan telah membayar khidmat perunding bernilai ringgit Malaysia 9 juta bagi pembangunan konsep dan strategi bagi koridor raya multimedia. Khidmat perunding tersebut adalah bagi tempoh kerja 9 bulan. Mbak Pantai. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua, terima kasih Mbak Menteri atas jawapan. MSc telah diwujudkan pada 1 Ogos 1996 dan diselenggara oleh MDC, Malaysian Development Corporation. Dianggarkan lebih kurang 20 tahun diberikan sebelum MDC mencapai keseluruhan matlamatnya. Di bawah fasa 1 yang berakhir tahun 2002, tanggungjawab MDC adalah untuk antara lain menjayakan 7 projek perintis flagship applications dengan izin. Apakah status projek-projek tersebut? Kerana itu merupakan fasa yang paling penting yang pertama. Dan di bawah fasa kedua, perancangan MDC hingga tahun 2010 adalah termasuk sasaran untuk menghubungkan MSc kepada 4
hingga 5 bandar cyber yang Bapak Menteri tadi gariskan lebih kurang 19 cyber cities setakat ini. Adakah kerajaan mempunyai perancangan untuk meluaskan jaringan kepada bandar ICT di Selangor yang menjanjikan perkhidmatan broadband selaju 1 gigabit per second atau 100 kali lebih daripada 10 Mbps yang dijanjikan oleh Telekom Malaysia? Ini sejajar dengan sasaran objektif untuk fasa kedua. Terima kasih. Terima kasih Yang Muhammad daripada Lembah Pentai. Berkaitan dengan program-program flagship yang telah pun ditanya pada tempoh tadi, saya ingin melaporkan bahawa dari segi ini tugas-tugas telah pun berjalan. Antara aplikasi-aplikasi yang telah pun dijalankan adalah program ataupun teknologi MyCard yang telah pun menjadi sasaran untuk pembangunan sektor-sektor tertentu, termasuklah dalam pentadbiran awam dan juga dalam sektor pertanian. Flagship yang satu lagi adalah Sekolah Bistari. Setakat ini 88 buah sekolah di seluruh negara telah pun membangun sistem-sistem yang telah dibentuk. Yang ketiga, e-kerajaan. Sukacita saya melaporkan bahawa dari segi kerajaan elektronik, Brookings Institute telah pun memberi status ke-11 daripada 198 buah negara bagi Malaysia. Sehingga ini sebanyak 1,200 perkhidmatan dapat diakses melalui www.malaysia.com.my dan sejumlah 1,283 perkhidmatan melalui perkhidmatan SMS. Satu lagi yang telah pun dibangunkan adalah dari segi pembangunan tenaga manusia, dan saya telah laporkan ini dalam jawapan saya pertama tadi. Dari segi jawapan kedua, mengenai dengan perluasan MSC Malaysia, seperti mana saya telah maklumkan tadi, konsep ini telah pun berubah daripada asalnya, di mana kita pada mulanya ingin menentukan mereka semua di Cyberjaya. Tapi akhirnya kita berpendapat bahawa ini bukanlah sesuatu yang optimal. Jadi sambil menarik seterusnya para pelabur-pelabur tempatan dan antarabangsa ke kawasan Cyberjaya, kita juga telah memperluaskan konsep di mana kita menubuhkan cyber city ataupun cyber center di tempat-tempat yang layak untuk diiktirafkan. Dan saya katakan tadi 19 pusat telah pun diberi status, dan beberapa ini adalah dalam kawasan di negeri Selangor. Dari segi mengkonekkan sekaligus dengan city keseluruhan, itu tertaluk kepada pengiktirafan, kerana adalah kriteria yang begitu ketat. Jadi mana-mana kawasan yang ingin diiktirafkan hendaklah memohon dan memenuhi syarat yang ditetapkan.